Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmad. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'. Pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, Alhamdulillah kita dalam ruangan Makarimul Akhlak yang bersiarang pada waktu ini, pada malam ini, Sabtu Minggu kita bersiarang. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita pencerahan, kefahaman berkenaan dengan agama kita. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana limpahan kurnia nikmat rahmat daripadanya yang tak terhingga banyaknya. Yang kalau kita tengok dan kita hitung, kita akan dapati bahawa nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita ini amat-amat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitungnya. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian, sebagaimana pada minggu lepas kita telah berbincang berkenaan dengan sebahagian daripada iktibar, hikmah dan juga falsafah daripada acara ibadat haji, daripada acara ibadat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tersasu sebab mungkin kerana ramai orang pergi ke Mekah buat ibadat umrah, ibadat nak menuju ke haji sebagainya. Maafkan. Alhamdulillah berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang rancak disambut di masjid-masjid, di surau dan sebagainya, maka kita nak sambung lagi sebahagian daripada hikmah-hikmah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Antaranya, sebenarnya Nabi SAW adalah seafdal Nabi dan semulia-mulia Nabi dan Rasul. Inilah untung yang besar kita menjadi umat Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang kita kasihi. Betapa hebatnya dalam peristiwa ini, maka Nabi kita telah ditabalkan menjadi imam untuk melaksanakan salat dengan para Nabi yang lain. Dan hal ini seolah-olah menggambarkan kepada kita bahawa keimaman Nabi kita layaklah ia sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dengan kezahiran datangnya para Nabi yang ramai itu, maka di situ menyerlahkan kepada kita bahawa Nabi kita adalah Nabi yang cukup mulia. Bahkan Nabi SAW menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam. Dan ia bukanlah satu kebanggaan, tapi hakikat dan realiti yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadaku. Tambahan pula, bagaimana Nabi SAW telah sampai satu pelayaran yang cukup hebat, bukan merentasi bumi ke bumi, yakni Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, tetapi juga daripada bumi ke tempat yang cukup tinggi, digunakan dengan nama Mi'raj sebagai satu hal betapa mulianya. Dalam hal ini sudah pasti akan dikatakan tidak ada seorang pun yang bangkan akan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya berbanding dengan yang lain. Yang seterusnya, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita akan tengok macam-macam lah manusia cuba nak menyatakan kisah-kisah ni.
Cumanya yang paling baik, cuba pastikan kisah-kisah yang hendak disampaikan adalah kisah yang ada sabitan dalam nas-nas. Walaupun dhaif, mungkin boleh dipertimbangkan adanya pandangan ulama seperti Imam Nawawi menyebut, tetapi yang tak boleh apabila kisah-kisah maudhu'. Seperti mana ada buku seperti Mi'raj Ibnu Abbas yang mana tidak ada sandaran nas yang sahih menunjukkan bahawa beliaulah yang mengkaryakan buku tersebut. Dinamakan dengan nama beliau menyebabkan orang sangka itulah karya dan karangan beliau. Baik, jadi pastikan kesahihan. Bacalah seperti apa yang dikaryakan oleh Hafiz Imam Suyuti, Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ramai tokoh-tokoh yang lain. InsyaAllah kita dapat satu pandangan yang tepat, yang benar, yang ada asas dan sandarannya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi, ada antara peristiwa yang cukup hebat ialah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menemui para nabi, ramai para nabi dan rasul. Jadi penemuan baginda dengan para nabi dan rasul itu secara khusus, seperti di langit pertama Nabi Adam, di langit kedua Nabi Isa dan Yahya, pada langit ketiga Yusuf, pada langit keempat Idris, pada langit kelima Harun, pada keenam Musa, dan pada yang ketujuh Ibrahim alaihim salawatullahi wa taslimatuh. Semua sekali ini, apa hikmahnya? Sebahagian para ulama menyatakan hikmah pertemuan dengan nabi-nabi ini antaranya apabila bertemunya Adam alaihissalam, seolah-olah mengingatkan kita bahawa kita datang daripadanya dan kembali kepadanya. Dalam erti kata lain, usul asal kita yang daripada tanah, usul asal kita daripada ibu bapa kita bersilsilah sampai kepada Adam. Seolah-olah memberi satu isyarat akan sifat hamba atau sifat anak bertemu dengan ubuwah, bunuwah dengan ubuwah kebapaan. Jadi konsep seperti itu seolah-olah kita tahu usul asal kita. Baik. Kedua, bertemunya dengan Nabi Allah Isa dan juga Yahya alaihi wassalam, maka di situ salah satunya ialah di mana kedua-dua menghadapi tribulasi yang banyak, terutamanya permusuhan dengan golongan Yahudi. Seolah-olah ini memberi satu isyarat, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa seumpama ini akan juga kamu hadapinya. Kerana Yahudi ini, iaitu selepas berlakunya hijrah di kota Madinatul Munawwarah, bagaimana Nabi SAW terpaksa menentang kabilah Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, yang mana mencabuli perjanjian dan melakukan banyak onar di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Mengikut setengah para ulama, bila mana Nabi SAW bertemu Nabi Allah Yusuf, tak lain tak bukan, seolah-olah nak gambarkan apa yang dihadapi tribulasi oleh Nabi Yusuf dengan kezaliman saudara-saudaranya, tapi dia tetap sabar. Maka begitu juga Nabi SAW dengan penduduk Mekah yang cuba menghalaunya, membuangnya, bahkan sampai kepada puncak nak bunuhnya. Maka itulah tribulasi yang dihadapi oleh baginda SAW. Adapun Nabi Allah Idris alaihissalam dengan kedudukan yang tinggi untuk mencapai derajat di sisi Tuhan yang Maha Tinggi, maka Nabi SAW sudah pasti adalah Nabi yang paling tinggi dan tertinggi kedudukannya.
Adapun Nabi Harun alaihissalam, kerana kaumnya begitu kuat memusuhinya, tapi akhirnya mereka kembali mengasihinya. Ini kerana sikap Nabi Harun yang begitu berlemah lembut, berkasih sayang dengan sahabat rakan taulan dan umatnya. Adapun Nabi Allah Musa alaihissalam, maka kerana ujian yang dihadapi terhadap kaumnya, ini cukup hebat. Kita baca sejarah Nabi Musa dengan datangnya kaum yang selalu mengingkari, menyakitinya. Tak kala dilepaskan daripada bala Firaun, apa yang mereka melakukan, mereka juga banyak melakukan kesilapan demi kesilapan. Dengan sebab itulah Nabi Musa begitu sabar. Dan benarlah kata Nabi SAW, yarhamullahu akhi Musa qad uziya bi aksar min haza fasabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Sesungguhnya dia telah diazab lebih banyak daripada ini, tapi dia tetap bersabar. Dan seterusnya, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menemui Ibrahim alaihissalam dalam keadaan menyandar belakangnya ke Baitul Ma'mur, seolah-olah memberi satu isyarat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengkhatamkan umurnya yang mulia dengan melaksanakan haji di Baitullahil Atiq sebagaimana Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Dan di sini juga nak menggambarkan bahawa hubung kait Nabi SAW yang daripada susu galur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi kita ni, kalau kita tengok, atuk nyanyangnya ialah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail adalah anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi, hal yang seterusnya kita dapat fahami dalam peristiwa ini ialah hidayah ini adalah daripada tangan Tuhan. Hidayah ini mengikut kehendak Tuhan. Dan siapa yang dihijabkan oleh Allah hidayah, maka tak ada seorang pun dapat beri hidayah dan beri pertolongan kepadanya. Sebab itulah kita katakan bahawa amat penting hidayah ini kita mohon kepada Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tak kala selesai sahaja peristiwa tersebut dan berlakulah dialog antara Nabi dengan penduduk Mekah, maka ketika itu ada yang mendustakannya, ada yang memperbodohkannya, ada yang menyatakan tak logik. Dan ketika itu sebahagian yang dhaif iman murtad dan kembali kepada agama asal, kufur dan syirik. Maka di situ kita akan dapati tengok betapa peristiwa seperti ini. Kita tengok orang dah masuk Islam, dah ikut Islam, dah dapat hidayah, tetapi belum mantap, boleh jadi bertukar. Ini yang cukup menjadi satu medan ujian dakwah. Benarlah firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan mimpi atau penglihatan yang kami perlihatkan kepada kamu kecuali sebagai fitnah kepada manusia. Justru hidayah ini hendaklah kita pohon. Hidayah tidak mengenal warna kulit. Hidayah tidak mengenal pangkat. Hidayah tidak mengenal taraf kekayaan, kemiskinan. Hidayah tidak kenal gender atau jantina. Hidayah tidak mengenal semua sekali. Yang dia adalah daripada Allah, yang Allah boleh kurniakan kepada siapa. Justru hendaklah kita mohon kepada Tuhan supaya Allah beri kepada kita hidayah. Allah tambah kepada kita hidayah. Allah tetapkan kepada kita hidayah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus.
ihdina dengan mana kita minta hidayah daripada Allah. Sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi sekalian, antara peristiwa yang dapat kita ambil ialah atau iktibarnya dalam kisah Mi'raj, Jibril alaihissalam telah mohon kepada para malaikat penjaga pintu-pintu langit untuk membukanya. Bila mana ditanya siapa, maka dijawab Jibril. Maka di sini dalil kepada kita bahawa orang yang minta izin bila ditanya kepadanya siapa, hendaklah menyebut namanya dengan apa yang dikenali. Macam orang ketuk pintu, kita ketuk pintu rumah orang. Maka orang tu pun jawab salam kita. Selepas kita beri salam, dia tak buka lagi, dia tanya siapa. Maka kita tak bolehlah jawab ana, aku. Jadi aku tu ramah. Itu sebagai ganti nama kepada seseorang. Saya bercakap, aku tu sayalah. Tuhan bercakap namanya Muhammad, aku tu maknanya Muhammad lah. Dia sendiri. Jadi tak boleh jawab macam tu sebab masih lagi syubhah. Sebab dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi katanya, aku pernah datang kepada Nabi SAW membawa hutang yang atas ayahku, yang mana aku nak selesaikan. Lalu aku ketuk pintu rumah Nabi SAW. Lalu ditanya, manza, siapa sana? Maka jawabku, ana. Faqala, maka Nabi kata, ana tu maknanya aku, seolah-olah dia benci. Cara jawapan macam inilah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi minta izin, jawab dengan keadaan macam itu. Baik. Yang seterusnya antara hikmah di mana Nabi SAW mendapati pintu-pintu langit tertutup dan dibuka untuk keduanya, yakni Jibril dan juga baginda SAW. Maka di sini adalah kemuliaan yang tak dapat disembunyikan lagi. Kalaulah dia lihat terbuka, seolah-olah dia tak tahu keadaan macam tu. Macam kita tengoklah, kalau kita pergi ke rumah orang, pintunya terus terbuka saja. Jadi kita rasa buka sentiasa dah. Tapi bila kita sampai, kita nampak pintu yang hebat itu dibuka untuk kita masuk. Maka di situ adalah kemuliaan bagi kita. Itu sebahagian daripada tanda kemuliaan. Baik. Kemudian seterusnya, dalam peristiwa hadis Isra' dan Mi'raj ini, banyak dalil yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa dan penuh dengan kemukjizatan kepada Nabi SAW untuk melancarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Bayangkanlah dengan binatang burak, bayangkanlah dengan arwah para nabi-nabi dan sebagainya. Kemudian banyaknya tentera-tentera Allah, termasuk para malaikat. Dan tentera Tuhan di kalangan malaikat ini, kita tidak boleh hitung dan nilaikannya. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Dan tidaklah seseorang itu mengetahui bilangan tentera-tentera Tuhan kamu kecuali dia, yakni Allah. Dan Nabi SAW telah menyebut dalam sebuah hadis bahawa di Baitul Ma'mur setiap hari telah masuk ke dalamnya untuk beribadat dan tidak keluar selama-lamanya seramai 70,000 para malaikat. Jadi daripada kenyataan ini memberi kefahaman kepada kita bahawa jumlah malaikatur Rahman tidak dapat dihitung banyaknya kecuali Allah sahaja mengetahui bilangan hakikat sebenarnya. Seterusnya, banyak peristiwa yang Nabi telah melihat. Saya akan mengambil sebahagian sahaja untuk kita tekuni.
Antaranya Nabi tengok orang yang mempunyai kuku daripada tembaga, lalu telah mencakar muka mereka sehingga ke dada. Kuku kita pun sakit ni, kuku tembaga. Sehingga Nabi bertanya, siapakah mereka, hai Jibril? Jawabnya, mereka yang memakan daging-daging manusia dan telah jatuh pada hal maruah mereka. Maka maknanya telah mencarikan maruah, menghina maruah mereka. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Daripada di situ kita faham betapa buruknya umpatan kejian. Tapi maklumlah, kadang-kadang zaman kita sekarang ni melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Facebook, kita boleh ceritakan aib buruk. Bukan sekadar sekata-kata kenyataan, tapi bergambar sebagai karikatur dan sebagainya. Ini adalah hendaklah kita jauhkan agar Allah beri kepada kita keselamatan hidup kita. Bukan semata-mata di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Daripada pengajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa Mi'raj ialah adanya azab kubur barzah berdasarkan hadis yang lalu. Jadi inilah yang sepatutnya kita fahami. Dalam kubur pun kita telah merasai nikmatnya atau azabnya. Dan Sayyidina Uthman ibn Affan bila datang ke kubur dia menangis. Lalu orang tanya, buat apa menangis ni? Katanya, kubur ni, bila orang tanya kenapa awak menangis sampai kubur, sedangkan bila bincang tentang neraka syurga tak menangis. Kata dia, kubur ni adalah tempat singgahan pertama. Kalaulah dia berjaya di kubur, maka berjayalah dia seterusnya. Tapi kalau kubur gagal, maka gagallah kehidupan semuanya. Sebab itulah awas daripada terbabit dalam hal-hal yang membawa kepada terkena azab kubur. Seterusnya, kedudukan solat dalam agama Islam. Allah SWT khususkannya dengan memfardukan ke atas Nabi SAW tanpa sebarang perantara. Seolah-olah mulianya solat ini. Dan insya-Allah satu masa nanti saya akan bincang bab solat berkenaan dengan kedudukannya secara khusus. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita. Sebab penting kita fahami dan kita cuba perdalamkan isu ini. Seterusnya, umat Nabi Muhammad SAW dikatakan umat yang paling banyak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS tak kala berpisah dengan Nabi SAW, menangis. Lalu ditanya kenapa menangis? Kerana dia kata, ada lagi budak yang datang selepas daripadaku, di mana masuk syurga bersama umatnya jauh daripada umatku. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya, Nabi SAW mengajar dan menganjur kepada kita supaya kita saling nasihat menasihati sesama orang Islam. Jadi sebab itulah Nabi Musa telah menasihatkan kepada Nabi kita supaya minta dengan Allah ringankan kefarduan salat 50 waktu yang akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi daripada kisah yang kita bincangkan ini jelas menunjukkan kepada kita betapa amat pentingnya kita memahami akan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dan saya mohon maaf kerana tak dapat untuk memperincikan dengan lebih, sekadar menyebut beberapa isyarat. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua yang melayakkan kita mendapat kelebihan daripada sisinya. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah